Saya kagum dengan Ustaz Abid. Jangan kagum dengan orang, tapi rasalah malu bila kita tak buat macam dia. Jadi ayat 9 ni sebenarnya Allah nak bagi tahu apa punca orang munafik ni sombong, dengki, sehingga dia rasa dia boleh menentukan rezeki, sehingga dia rasa dia boleh menjadikan orang muhajir lapar. Apa puncanya? Puncanya ialah mereka kaya, mereka ada harta. Bila mereka kaya, mereka ada harta, mereka rasa mereka ni memiliki kuasa untuk menentukan orang tu boleh lapar, boleh miskin, ataupun boleh kenyang dan boleh kaya. Jadi orang munafik dan juga ramai manusia tertipu bila apa? Bila ada duit banyak, bila ada pangkat. Cuba buka surah At-Taubah ayat 55. Ini Allah nak beritahu punca orang munafik ni sombong sebab dia ada harta. Dia kagum dengan pangkat, kedudukan, harta. Surah Fala tu'jibka amwaluhum. Wahai Muhammad, amwaluhum, harta-harta mereka. Harta siapa ni? Orang munafik. Wala auladuhum, dan juga anak-anak mereka yang hebat, yang berjaya tu, la tu'jibka, jangan menjadikan engkau kagum. Jangan menjadikan engkau kagum. Jadi orang munafik ni tertipu sebab apa? Sebab dua benda. Satu, harta. Yang kedua, anak-anak. Ini yang dicakap pada orang Ansar, jangan bagi duit, jangan bagi bantuan pada orang muhajirin. Sebab mereka ada duit, mereka ada kelebihan. Dan inilah punca mereka tertipu dengan kehidupan dan mereka susah nak dapat hidayah. Sebab tu Allah larang Nabi, jangan engkau rasa kagum dengan harta dan anak-anak orang munafik. Pengajarannya apa dia? Apa pengajaran setakat ni? Kita biasa tengok orang kaya, kita rasa kagum tak? Kita taklah kaya sangat, tapi bila tengok orang kaya naik Merc, rumah besar, banglo, pakaian pun branded kan, kita rasa apa? Rasa kagum ke rasa biasa-biasa je? Kita rasa kagum. Oi, semua jawab kagum. Okey. Kagum Ustaz. Okey, saya nak tanya soalan kedua. Apa hukum kita rasa kagum bila tengok orang kaya? Kak Puspa jawab biasa je. Ini jawapan melawan arus. Semua jawab kagum, dia jawab biasa. Tapi yang melawan arus belum tentu salah. Rasa tawa, betul ke ni? Biasa-biasa. Encik Abu Bakar biasa-biasa, betul ke ni? Okey, tak apalah, saya nak tanya. Bila kita tengok orang lebih kaya pada kita dan kita rasa kagum, apa hukum rasa kagum tu? Hukumnya haram, betul? Jawapannya betul. Apa dalil? Apa dalil? Ayat surah At-Taubah ayat 55. Allah kata, jangan rasa kagum dengan harta orang munafik. Maknanya bila kita rasa kagum, hukumnya haram. Sebab Allah larang, jangan rasa kagum. Ustaz, kenapa tak boleh rasa kagum? Itu bukan nikmat. Baca ayat seterusnya. Sebab apa tak boleh rasa kagum? Dengar. Jawapannya seterusnya. Allah kata apa? Innama, sesungguhnya, yuridullah, Allah nak liyu'azzibahum, untuk mengazab. Tapi kagum dengan orang Muslim yang kaya, tak boleh. Tak, jangan kagum dengan orang Muslim yang kaya. Tapi kagumlah kepada orang Muslim yang dermawan. Kalau kaya kedekut, apa kebaikannya? Sebab itulah Abu Bakar terkenal bukan sebab dia kaya, tapi terkenal sebab dia dermawan. Okey? Jadi kenapa tak boleh kagum? Sebab Allah kata, Allah nak bila Allah bagi harta yang banyak pada orang munafik ataupun pada orang kafir, apa tujuan? Liyu'azzibahum, supaya Allah mengazab mereka dengan harta yang banyak, dengan anak-anak yang berjaya. Di mana Allah azab ni?
fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Okey, macam mana tu? Apa bentuk azab? Kalau azab di akhirat besok kita boleh faham, ha? Tapi sekarang Allah kata azab ni fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Saya kagum dengan Ustaz Abid. Jangan kagum dengan orang. Ha? Tapi rasalah malu bila kita tak buat macam dia. Ini saya nak sentuh sikit. Maaf saya cakap. Kadang-kadang bila kita tengok ustaz tu hebat sangat kan, kita pun rasa kagum, kita berpuji. Tapi bila kita dengar kisah sahabat seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, kita tak rasa apa-apa je. Sedangkan mereka tu bukan setakat kaya, tapi mereka bagi semua harta dan mereka dijamin ahli syurga. Tapi bila kita dengar cerita Abu Bakar macam cerita orang biasa je. Itu salah tu, salah. Kena utamakan orang yang paling utama. Sahabat Nabi ni adalah sebaik-baik ummah, generasi terbaik. Jadi kalau orang biasa kita kagum, sahabat kita kena 10 kali kagum. Jangan lebihkan orang biasa dibanding dengan para sahabat. Okey? Jadi Allah nak azab orang munafik dengan harta dalam kehidupan dunia. Macam mana tu? Kata ulama, kata ahli tafsir ialah penat. Azabnya ialah mereka penat cari harta. Itu pun dah azab. Tak ada orang dapat harta dengan senang, kecuali yang terlibat dengan YNDB ataupun apa-apa yang bentuk rasuah kan. Jadi nak dapat harta ni penat. Itu pun bentuk azab. Kemudian yang kedua, azab yang kedua apa dah? Tamak, nak lagi. Rasa tamak tu pun azab. Bila dah ada rasa tamak, bila banyak, nak lagi, jiwa tak tenang. Azab yang kedua. Azab yang ketiga, nak simpan dan nak jaga supaya tak kurang ataupun tak dicuri. Itu pun azab yang ketiga. Azab yang ketiga. Azab yang keempat apa dah? Kesudahannya, penghujung kehidupannya ialah dia tengok apa yang dia simpan, apa yang dia usaha, tengok sikit pun tak membantu dia di saat kematian dan selepas kematian. Itu kemuncak kepada azab. Jadi sebab tu tak boleh kagum dengan harta. Harta bukan boleh menyelamatkan manusia. Maka jangan kagum dengan harta, tapi kagumlah dengan iman. Sebab tu saya sebut beberapa kali, Imam Hasan Basri berkata, hebatnya Abu Bakar bukan sebab solat malam. Hebatnya Abu Bakar bukan sebab puasa. Tapi hebatnya Abu Bakar sebab keyakinan dalam hatinya. Yakin pada janji Allah, yakin pada tawaran Allah dan Rasul, maka dia sanggup korbankan segala-gala. Itu kehebatan. Jadi kalau nak kagum, jangan kagum pada harta. Jangan kagum pada individu. Kagumlah kepada amalannya, kepada keimanannya. Okey? Kemudian seterusnya Allah nak buat apa ni? Harta yang Allah bagi pada orang munafik. Wa tazhaqa anfusuhum, supaya mereka mati wahum kafirun, dalam keadaan mereka kafir. Jadi mereka mati dalam keadaan kafir sebab apa? Tak sempat bertaubat. Kenapa? Kenapa tak sempat bertaubat? Sebab sibuk dengan harta, sibuk dengan anak. Jadi kalau anak dan harta menyebabkan mereka susah hidup kat dunia dan mereka diazab di akhirat, punca ialah harta, maka kenapa kamu nak kagum? Boleh? Jadi mulai sekarang Al-Quran nak merawat kita. Jangan kagum bila tengok orang kaya, dan kalau kita ada harta banyak, jangan perasan kita lebih baik daripada orang. Sebab sekarang kita sedang diuji. Lagi banyak harta, lagi naik pangkat, lagi besar ujiannya, dan lagi mudah tergelincir. Okey? Jadi sekarang kita tahu apa punca orang munafik, sombong, dengki dan usaha mereka siang dan malam untuk menghancurkan Islam. Puncanya dua benda ni, harta dan anak. Maka datanglah ayat seterusnya selari dengan ayat yang sebelum tu. Kalau orang munafik boleh rosak, boleh hancur sebab harta dan anak-anak, maka Allah tak nak benda ni berlaku pada orang yang beriman. Allah sayang pada orang beriman. Maka Allah pun bercakap, ya ayyuhallazina amanu, wahai